Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi sahabat-sahabat sekalian, sama ada yang menonton di FB ataupun di YouTube. Alhamdulillah, kita kembali kepada siri Balighu Anni Walau Ayah. Ya, ini merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita oleh Nabi SAW, supaya kita yang Allah berikan kemudahan untuk memahami kitabnya, menyampaikan kepada yang lain walaupun hanya satu ayat, ya. Semoga kita dapat manfaatkan siri ini dengan sebaik-baiknya. Tolong share dan sebarkan seluas yang mungkin yang kita mampu lakukan, insya-Allah. Saya pilih hari ini untuk memulakan satu surah yang banyak dibaca oleh kita, terutamanya pada hari Jumaat, ya. Boleh dikatakan hampir semua masjid dan surau akan membaca surah ini ketika salat subuh mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah Alif Lam Mim Sajadah, ya. Dia dikenali sebagai surah Sajadah lah, dan surah ini dimulakan dengan Alif Lam Mim, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jadi ayat pertama dimulakan dengan Alif Lam Mim, ya. Jadi ini bukanlah satu-satunya surah yang dimulakan dengan Alif Lam Mim. Malah surah yang pertama selepas Al-Fatihah, iaitu surah Al-Baqarah, juga dimulakan dengan Alif Lam Mim. Dan ada surah-surah lain dimulakan dengan huruf yang lebih kurang sama, ya, dikenali sebagai huruf muqatta'ah, ya, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad dan sebagainya. Terdapat dalam lebih daripada 20 surah lah yang dimulakan dengan apa yang dikenali sebagai huruf muqatta'ah ini, yang mana huruf-huruf ini tidak dicantum menjadi satu perkataan, tapi dibaca dengan sebiji-sebiji, ya. Alif lam mim. Jadi ahli tafsir berbeza pendapat tentang maksud huruf muqatta'ah ni. Ibnu Katsir membawakan beberapa pendapat, ya. Katanya ada yang cenderung mengatakan bahawa huruf-huruf ini merupakan satu daripada rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah saja yang maha mengetahui, dan kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya tanpa mereka memberikan huraian dan tafsirannya. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan ada maksud dan tujuan, dan yang berpendapat ada maksud dan tujuan huruf-huruf muqatta'ah ini pun pula berbeza pendapat apa maksudnya. Umpamanya ada pendapat yang mengatakan huruf ini dia merujuk kepada nama Allah. Nama Allah. Misalnya setiap satu huruf itu dia mewakili satu nama Allah. Contohnya kalau Alif Lam Mim terdiri daripada huruf Alif, jadi Alif itu permulaan kepada nama Allah. Lam permulaan kepada nama Allah Latif, ya, Latif. Dan Mim pula permulaan kepada nama Allah Majid. Jadi Alif Lam Mim Allah Latif Majid. Itu satu pendapat. Ada juga pendapat yang mengatakan, dan saya kira ini pendapat yang majoriti lah, yang mengatakan ia menunjukkan satu i'jaz. I'jaz ni menunjukkan bahawa Quran ini sesuatu yang tidak mampu ditiru oleh manusia. Jadi kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dengan menggunakan huruf hijaiyah yang manusia gunakan dalam pertuturan dan penulisan mereka. Jadi alif tu antara semua tu Alif Lam Mim
itu merupakan huruf-huruf hijaiyah yang manusia gunakan dalam pertuturan dan penulisan. Namun mereka tidak boleh mengarang walaupun satu ayat, apalagi satu surah, dan lebih-lebih lagi kalau satu kitab yang sama dengan Al-Quran ini dari semua segi lah, dari segi kualitinya, dari segi bahasanya, dari segi isi kandungannya, apalagi um, dan dari segi keindahannya. Tidak ada manusia yang mampu mencipta, mengarang seperti Al-Quran, walaupun huruf yang mereka gunakan adalah sama dengan huruf yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan, iaitu huruf hijaiyah. Jadi itu satu pandangan. Jadi huruf muqatta'ah di awal surah ni adalah untuk menarik perhatian dan untuk menunjukkan Al-Quran ini suatu yang sangat istimewa yang tidak mampu ditiru oleh sesiapa. Jadi itu pandangan tentang huruf muqatta'ah ini. Okey. Jadi surah As-Sajdah ini dimulakan dengan huruf muqatta'ah alif lam mim. Ayat pertama, dan ayat yang kedua tanzilul kitab bila raiba fih min rabbil alamin. Ya, diturunkan kitab ini yang tidak ada keraguan tentangnya, diturunkan daripada mana? Min rabbil alamin, daripada Tuhan, Rabb ini pencipta, penguasa, pemilik al-alamin, sekalian alam. Jadi sebab itu berdasarkan kepada pandangan bahawa huruf muqatta'ah ini didatangkan untuk menunjukkan kehebatan dan mukjizat Quran ini. Jadi selepas itu selalunya akan diikuti dengan penegasan tentang kitab Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanzilul kitab, diturunkan kitab ini, la raiba fih, tidak ada keraguan tentangnya. Maknanya tidak ada keraguan tentang kebenaran kitab ini turunnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan rekaan, bukan karangan, bukan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah ia diturunkan kepada baginda daripada mana? Daripada Tuhan. Tuhan ini bukan Tuhan Nabi, bukan Tuhan manusia, tapi Tuhan yang mencipta dan memiliki sekalian alam ini. Jadi bayangkan ya, sebuah kitab diturunkan daripada pencipta alam. Masya Allah, pemilik alam. Jadi maknanya dia yang mencipta dan memiliki alam ni, yang mentadbir, yang mengurus alam ni. Maknanya dia mengetahui segala-galanya yang ada dalam alam ini. Jadi bukan satu alam, alamin ya. Alamin ni dah jamak. Jadi maknanya bila kata jamak tu, maknanya merangkumi semua alam ni. Apa saja makhluk selain pada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah alam ya. Jadi alam dunia, alam akhirat, manusia satu alam, jin satu alam, malaikat satu alam, tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan, semuanya itu adalah alam-alam. Jadi alam ini jamak kepada alam. Jadi maknanya Tuhan ni, dia bukan sahaja pemilik, pencipta alam dunia, tapi dia juga alam akhirat. Dia bukan saja mencipta manusia, tapi dia juga mencipta makhluk-makhluk lain yang semuanya itu berada di bawah genggamannya, kekuasaannya, urusannya, takbirannya. Jadi bayangkan ya, kalau kita baca buku yang ditulis oleh seorang yang banyak ilmu tu pun kita dah rasa kagum dah, berbanding kalau buku yang ditulis oleh orang yang tak ada ilmu ya. Bila kita baca satu buku tu, kita dapat gambaran tentang ilmu yang ada pada penulis buku tu. Jadi bayangkan Quran ni diturunkan oleh yang memiliki segala ilmu. Masya Allah, mestilah tak dapat digambarkan betapa hebat isi kandungan kitab ini. Ya, jadi mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah untuk memahami isi kandungan kitab ini, walaupun hanya secebis ya, dengan nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi sama-sama kita sebar-sebarkan tentang kehebatan Al-Quran ini, dan insya-Allah kita akan sambung ayat yang seterusnya
pada masa akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.